السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini dapat lagi kita meneruskan pengajian kita. Diberi oleh Allah kepada kita segala nikmat yang tidak terhitung. Segala nikmat yang diberi itu tidak akan terhitung kalau kita mahu menghitung. Jadi kalau kita tengok pada hari ini, keadaannya suasana di surau kita ni jauh, maknanya perubahan yang drastik. Jadi kalau kita tengok pada bulan Ramadan baru-baru ni, kalau kita tengok sekarang ni baru 14 Syawal hari ni kan, baru 14 Syawal. Mungkin kesibukan sekarang ni masih lagi beraya. Tapi alhamdulillah kalau kita tengok solat maghrib dan isyak tu hampir masuk besar. Jadi alhamdulillah mungkin ada peningkatan. Tapi kalau kita nak bandingkan pada bulan Ramadan baru-baru ini, yang surau kita ni melempak, kemana perginya mereka itu yang melempak pada bulan Ramadan? Tiba di bulan Syawal hilang. Macam dia semut cari makan musim panas, tiba-tiba musim sejuk, musim hujan masuk dalam lubang. Memang tidak dinafikan bulan Ramadan ni banyak kelebihan dia. Sebagaimana yang kita dengar dah, bulan Ramadan baru ni tiap-tiap malam ada dia. Tiap malam kalau tak ada kultum, ada kuliah. Maknanya tiap-tiap malam tu ada pengisian, dan setiap pengisian tu diisi dengan berbagai-bagai cara, berbagai-bagai penyampaian oleh Ustaz Yusri kita, oleh Ustaz Ahmad Semayong, oleh Ustaz Ahmad Cabang, oleh siapa lagi Ustaz penceramah jemputan kita, dan ramai lagi. Jadi kalau kita tengok, tidak sepatutnya berlaku pada hari ini di surau kita selepas diberi segala ilmu, segala penekanan berkenaan dengan kelebihan Ramadan, berkenaan dengan kelebihan amal ibadah dan sebagainya, berkenaan dengan hasil daripada Ramadan itu akan dapat dilihat selepas pada bulan Syawal. Patutnya surau kita pada malam ni penuh juga. Ngaji-ngajian macam biasa lah. Tetapi mungkin masih ada lagi jemaah kita ni yang sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia. Itu bukan nak kata kita ni hebat dalam segi penyampaian, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh berkongsi ilmu yang ada, yang dapat kita bagi. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan walaupun sedikit, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman.
Tapi tak apa, walaupun ada ramai sikit ke, yang penting kita teruskan kuliah kita pada malam ni, insya-Allah. Maknanya sebelum ni dimulai oleh Ustaz Nordin. Biasanya Ustaz Nordin sebagai perintis lah, kalau kita tengok. Maknanya sebelum ni pun memang Ustaz Nordin yang akan jadi perintis. Ustaz lain tak datang lagi, tiba-tiba Ustaz Nordin yang datang. Jadi tiba Ustaz Nordin tu, tak apalah, lepas pada Ustaz Nordin tu ada lah. Jadi malam tadi tak ada Ustaz Zul, malam ni ada saya. InsyaAllah malam esok ada Ustaz Tulih dan Ustaz-Ustaz yang lain. InsyaAllah kita doakan moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi mereka Ustaz-Ustaz ni masa, maknanya masa untuk datang memberi ceramah dan pengajaran ataupun kuliah kepada kita di jemaah bagi jemaah surau rantau. Jadi alhamdulillah kita akan sambung balik pengajian kita. Tak ingat kat mana kunci itu. Tak silap ni pemberontak. Lupa tak? Kita langkah ke murtad, lepas tu langkah ke dosa orang meninggalkan sembahyang. Jadi kita tak baca pemberontak. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan cuba tengok apa yang diutarakan, apa yang dibincangkan oleh ulama berkenaan dengan pemberontak dan hukuman. Kita biasa dengar. Sekarang ni kalau kita tengok pun memang di dunia Arab kebanyakannya rakyat dia sedang memberontak. Di Mesir lepas sehingga menyebabkan kejatuhan Hosni Mubarak. Sebab rakyat memberontak tu, berontak menyebabkan jatuhnya Hosni Mubarak. Begitu juga di Tunisia, menyebabkan jatuhnya Zainal Abidin bin Ali di Tunisia. Oleh kerana rakyat bangkit memberontak. Begitu juga sekarang kalau tak silap ni di Yaman dan di Libya. Libya kalau tak silap ni Muammar Gaddafi pun dah jatuh dah. Tapi siapa yang naik selepas Muammar Gaddafi ni tak tahu lagi. Tak ada bunyi lagi. Di Yaman sejak akhir-akhir ni berita dia tak dengar sangat. Mungkin dah menjadi reda dan sebagainya. Dan yang peristiwa sekarang ni yang pemberontak yang kuat berlaku sekarang ni adalah di Syria. Syria tempat saya belajar dulu. Jadi kalau di Syria ni, kalau kita lihat pemberontak ni, dia memberontak kerana pemerintahan ini terlalu lama. Pemerintahan dipanggil pemerintahan anak beranak. Contohnya dia daripada ayah dia Hafiz Assad. Bila ayah dia meninggal, turun kepada dia Bashar Assad, anak dia lah, anak Hafiz Assad. So bila lama sangat pemerintahan ni, rakyat memberontak. Rakyat nakkan kemajuan, rakyat mahukan kebajikan, rakyat mahukan keadilan, rakyat mahukan berbagai-bagai kemudahan yang perlu didapati oleh rakyat. Maknanya keistimewaan yang perlu rakyat dapat. Jadi bila keistimewaan itu rakyat tidak dapat merasainya, lalu rakyat memberontak. Jadi kalau kita tengok pada zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin berlaku juga pemberontakan. Bukannya kita tengok sekarang, waktu kita kata tadi sekarang berlaku. Tapi pada zaman pemerintahan Osman, zaman pemerintahan Ali telah berlaku pemberontakan, sehingga kan menyebabkan Sayyidina Osman itu sendiri mati terbunuh. Bermula daripada Umar Al-Khattab mati dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, dan selepas pada itu berlaku dah perontakan. Selepas pada itu Ubaidillah bin Umar Al-Khattab ni dia nak menuntut supaya dilakukan hukuman hudud, qisas ke atas orang yang pembunuh ayah dia dan orang yang terlibat dalam
maknanya merancang pembunuhan yang menyebabkan berlakunya pembunuhan kepada Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu Sayyidina Umar. Jadi bila berlaku pembunuhan itu naik selepas majlis syura Khulafa' Ar-Rasyidin, di antaranya Zubair bin Awam, Talha, Ali, Sayyidina Uthman sendiri. Jadi bila ahli majlis syura ini bermusyawarah untuk menentukan siapa yang akan menggantikan Sayyidina Umar, lalu bersepakat meminta supaya Sayyidina Uthman menggantikan Khalifah Umar Al-Khattab. Lalu orang yang merancang pembunuhan ini diingatkan Uthman ni, sebab Uthman ni dia terkenal dengan lembut. Dia bukan lembut, maksudnya bukan lembut macam pondan gitu, dah. Tapi dia ni seorang yang, maksudnya seorang yang penyayang, orang yang dia tidak keras macam Sayyidina Umar. Kalau kita tengok dalam pemerintahan Sayyidina Umar ni, dia begitu keras pemerintahan dia, dah. Sehingga kan orang kafir ni tak berani memberontak. Sebab tu berlaku banyak pembukaan kota-kota, pembukaan negara-negara Islam berlaku pada zaman pemerintahan Umar. Sebab tentera pada zaman Umar ni adalah tentera yang berani, sanggup mati. Begitu juga dengan orang tidak berani memberontak kerana dia takut kepada Umar. Kalau kita tengok pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab ini, negara Islam berjaya, ataupun tentera Islam berjaya mengalahkan kerajaan besar, iaitu kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi ini, Persia ni, yang terkenal dengan agama Majusi. Agama Majusi ini menyembah api. Jadi bila Islam berjaya mengalahkan Parsi, dan negara Parsi ini berada dalam jajahan Islam. Bila berada dalam jajahan Islam, bukan semua orang Parsi itu yang masuk dalam agama Islam ini berminat ataupun untuk mendalami Islam betul-betul. Ada di kalangan mereka yang masuk ni hanyalah untuk mempertahankan diri. Kalau tak masuk kayak ni, kena bayar jizyah dan sebagainya. Jadi dia masuk kerana untuk mempertahankan diri. Jadi sebab tu tidak berlaku pemberontakan pada zaman awal pemerintahan Umar Al-Khattab. Tetapi selepas, maknanya akhir-akhir itu berlaku juga pemberontakan. Jadi pemberontakan ini berlaku sebenarnya disebabkan oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni orang Yahudi. Jadi bila Abdullah bin Sabah ni, orang Yahudi ni, memang dia tak akan berpuas hati. Terutamanya bila bangsa Yahudi itu dihalau daripada Madinah dan Mekah, tidak boleh menduduki tanah haram. Lagilah dia rasa menang, kerana asalnya orang Yahudi ada di Madinah, ada di Mekah kan, sebelum, maknanya zaman Nabi pun zaman Nabi ada asalnya. Kemudian bila orang Yahudi ni melawat, lalu dihalau daripada kedua tanah suci. Jadi Abdullah bin Sabah ni dia masuk Islam, tapi masuk Islam bukan dengan cara dia masuk tu dengan cara hati dia ikhlas untuk mendalami Islam. Dia belajar Islam, dia duduk di belakang Nabi, semayang di sebelah Nabi, semayang di belakang Nabi, bersahabat dengan sahabat Nabi. Tetapi dia adalah orang yang munafik. Dia zahir Islam, tetapi dia menyembunyikan kekafiran dia. Dia masuk, tujuan dia masuk Islam tu adalah untuk mencari kelemahan-kelemahan yang ada dalam agama Islam. Jadi dia masuk tu dia cari apa yang ada, apa yang tersilap, maknanya yang boleh diganggu.
terutamanya perkara yang berkaitan dengan akidah. Jadi bila dia belajar berkenaan dikaji-kaji berkenaan dengan agama Islam ni, lalu bila dia ada peluang, dia pergi meracuni pemikiran-pemikiran orang-orang yang baru masuk Islam. Maksudnya orang yang bila orang mu'allaf lah. Orang mu'allaf ni dia tak berapa kenal dengan Islam lah. Baru je terima Islam, kata Islam jomel gini-gini, dia pun masuk Islam. Jadi bila masuk Islam tu, dia tidak sempat belajar dengan lebih dalam. Abdullah bin Sabah ni pun diracun. Jadi orang gini hak jadi sasaran Abdullah bin Sabah. Bila dia rancang, kemudian dia campur, maksudnya dia ajar akidah Yahudi dia ni, akidah yang tak elok ni, sehinggalah orang-orang ni duduk dalam Islam, tetapi lama-lama dia membenci Islam, memberontak. Jadi orang ni lah yang menyebabkan berlakunya pemberontakan pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, akhir pemerintahan Umar Al-Khattab, dan pada zaman pemerintahan Utsman tu, pada zaman pemerintahan Utsman tu memang fitnah berlaku di merata-rata. Jadi kalau kita nak cerita berkenaan dengan pemberontakan yang berlaku dan juga peperangan yang berlaku pada zaman Khalifah Ar-Rasyid ini, kita rasa panjang. Tak masuklah, kita tak baca ni. Sudah. Jadi kita masuk dulu berkenaan dengan pemberontak dan hukuman. Siapakah pemberontak? Pemberontak ialah sesiapa sahaja yang melampaui had yang sepatutnya dipatuhi dalam bahasa Arab, yang sepatutnya dipatuhi. Dalam bahasa Arab ia disebut sebagai borah. Borah ni ataupun al-baghi yang bermaksud zalim. Jadi orang yang melakukan kezaliman dia dikenali dengan al-baghi ataupun al-borah. Pada asalnya maksud dia adalah zalim, tapi digunakan sebagai pemberontak. Apa yang dimaksudkan dengan borah ataupun pemberontak di sini ialah sekumpulan umat Islam yang menentang pemerintahan Islam dan melanggar perintahnya atau menghalang hak Allah ataupun hak manusia. Jadi yang dimaksudkan dengan pemberontak di sini ialah sekumpulan umat Islam. Maksudnya dia duduk dalam pemerintahan Islam, kemudian dia tidak berpuas hati dengan pemerintahan Islam, kemudian dia membentuk satu kumpulan umat Islam juga, kemudian dia memberontak. Dia memberontak kepada pemerintah. Jadi dia ada terangkan syarat-syarat untuk memerangi pemberontak. Pemberontak tu mesti dia ada ketua dia. Jadi kita akan baca selepas ini. Yang dimaksudkan dengan pemberontak tu adalah sekumpulan umat Islam dalam negara Islam. Jadi kalau bukan negara Islam tu tidak dinamakan pemberontak, sebab dalam Islam tu dia ada cara dia untuk menyelesaikan. Jika orang memberontak, Islam ajar dengan cara kita memutuskan. Macam sekiranya ada khalifah akan memutuskan utusan dia untuk bertemu dengan kumpulan pemberontak ini dan berbincang dan berunding apa yang dia nak. Kalau benda itu bertepatan dengan syarak, boleh dilaksanakan. Lalu khalifah, wajib bagi khalifah itu melaksanakan perkara tersebut. Contohnya dia tidak mendapat keadilan ataupun dia tidak mendapat kebajikan atau sebagainya. Jadi pada ketika itu khalifah wajib menunaikan apa yang dituntut oleh pemberontak. Hukum. Apabila wujud pemberontakan sebagaimana yang dinyatakan di atas oleh mana-mana kumpulan umat Islam, pemerintah Islam wajib berusaha menghantar wakil untuk bertanya tentang tuntutan mereka dan urusan pemerintahan yang mereka tidak senangi. Maknanya bagi pemerintah ni wajib dia menghantar wakil untuk berunding dengan pihak pemberontak. Tanya mana hak tak puas hati perkara yang tidak disenangi dalam pemerintahan. Kalau dia boleh apa, dia akan ambil ini tuntutan dia tu, kemudian laksanakan, habis itu. Tidak akan berlaku selepas daripada itu pemberontakan, sebab segala tuntutan yang diminta oleh pihak pemberontak itu telah dilaksanakan. Macam tuntutan bersih lah, kurang tak bersih, tuntut 8 tuntutan,
Jadi bila dilaksanakan benda tu tak ada lah bersih 2, 3, 4, 5, 6, tak ada lah sebab benda tu dah dilaksanakan. Contoh sesuatu lah contoh, bukan politik. Sekiranya mereka menyatakan sebab-sebab tentangan dan sekiranya dipenuhi, ia tidak akan menimbulkan sebarang kesan buruk atau kemudaratan. Maksudnya bila dipenuhi segala tuntutan itu memang tidak akan mendatangkan kesan yang buruk. Tapi sebaliknya jika tidak dipenuhi akan mendatangkan kesan yang buruk. Menyebabkan berlakunya peperangan, berlakunya pertengkaran dan sebagainya lah. Maka tuntutan mereka wajib dipenuhi. Sekiranya tidak atau mereka tidak menyatakan sebab-sebab tentangan, pemerintah hendaklah memberi nasihat atau amaran bahawa mereka akan diperangi. Maksudnya kalau dibuat ni saja, dia tidak menyatakan sebab apa dia memberontak. Saja-saja dia nak memberontak, nak buat susah pemerintah. Jadi pada ketika itu pemerintah ni wajib bagi pemerintah hantar wakil kata sebab apa? Dia kata tak ada saja je aku nak memberontak ni saja, nak buat kaki hari ni. Jadi pada ketika itu kalau mu teruskan apa yang kamu buat memberontak ni, jadi pihak pemerintah, pihak kami akan menyerangkan. Jadi kalau pihak pemerintah mampu untuk menanganinya tanpa melibatkan dengan peperangan, contohnya tangkap ke, masuk dalam tim, jadi pihak pemerintah boleh buat macam tu. Jadi kalau tak mampu, terpaksa juga buat, kenapa kan? Okey. Pemerintah perlu menyuruh mereka supaya kembali taat setia. Sebab dia khalifah Islam ya, Amirul Mukminin. Jadi dia perlu menyuruh kepada orang yang memberontak ini supaya taat kepada pemerintah. Wakil ini perlu beritahu. Jadi sekiranya mereka menolak nasihat tersebut, mereka hendaklah dimaklumkan tentang peperangan. Maksudnya kalau dia tolak, aku tak nak bagi taat kepada pemerintah, tak ambil aku tak iktiraf pemerintah. Sebagaimana yang berlaku pada zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ada sekumpulan sahabat Nabi yang tidak memberi bai'ah kepada Ali. Jadi bila begitu dia ambil daripada majoriti dah membai'ah Ali, tapi ada sekumpulan yang tidak membai'ah. Ada pendapat mengatakan dia lambat memberi bai'ah. Dia bagi bai'ah juga tapi dia lambat. Sebab jarak di antara Syam, di Syria dan juga di Madinah itu jauh. Jadi memakan masa yang lama. Perjalanan itu memakan masa yang lama. Jadi dia lambat sampai bai'ah dia. Dia bagi juga bai'ah, cuma lambat. Melengah-lengahkan. Sebab yang lambat memberi bai'ah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan gubernur Syam. Syam ni adalah kalau kita tengok negara Syam sekarang ni, dulu Syam dikenali dengan Syam adalah Palestin, Jordan, Syria dan Lebanon. 4 negara ini adalah negara Syam. Jadi berpusat di Syam, di Damaskus ni, di Damsyik ni, di Syria. Gubernur dia bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah ni dia lambat memberi bai'ah kepada Ali kerana pandangan dia mengatakan bahawa yang perlu dilakukan adalah menuntut bela atas kematian Uthman. Bukan maksudnya melantik pemerintah ni dulu. Jadi itu pendapat dia. Tetapi pendapat Ali dan para sahabat, banyakkan para sahabat yang berada di Mekah, mengatakan bahawa kita perlu melantik pemerintah dulu, khalifah dulu, supaya kita dapat menangani isu pembunuhan dengan baik. Bila tak ada khalifah, macam mana nak tangkap membunuh, nak tangkap ni macam mana? Jadi oleh kerana dia ada ijtihad masing-masing. Muawiyah ijtihad dia itu, dia kata perlu selesai macam mana? Sebab khalifah dan ni kan
Jadi kena lantik khalifah dulu. Itu pendapat Ali. Tak boleh, tak apa kata. Kita kena lantik, kena laksanakan hukum hudud dulu. Kita tangkap pemberontak ni, bunuh dulu, laksanakan hukum hudud dulu. Lepas tu bila dah aman, barulah kita buat majlis syura, lantik pemerintah. Jadi dia beza situ. Sebab tu berlaku perbalahan di antara tentera Ali bin Abi Thalib, pemerintah Khalifah Amirul Mukminin ini. Sebab dia bila dah disokong oleh majoriti rakyat, macam pengundi pilihan raya saya lah dah. Maknanya kalau dah majoriti kursi tu boleh dah ke mana-mana lah. Majoriti lebih kan. Jadi begitu juga di zaman dulu digunakan majlis syura. Kemudian ahli majlis syura ni telah bersepakat meminta supaya Ali menjadi khalifah. Jadi bila dah begitu, Muawiyah tidak membagi baiat, lalu Ali menggunakan kuasa dia sebagai khalifah, sebab dia kena menuntut semua gubernur ni memberi taat kepada khalifah. Jadi kalau Muawiyah ni dia tidak beri taat kepada khalifah, bermakna dia kena diperangi lah. Dia tidak taat kepada pemimpin. Jadi dia hantar tentera dia untuk berperang. Lalu di sanalah berlakunya peperangan Siffin yang berlaku di antara tentera Muawiyah dan juga tentera Ali. Berlaku perang saudara. Okey. Sekiranya mereka masih enggan dan berkeras menentang, mereka wajib diperangi. Yang pertama, kalau dia buat pemberontakan saja dia memberontak, jadi wakil ni taklah bagi tahu, maklum kalau membuat yang saja kita kena perang. Kena maklum dulu kepada mereka tentang kalau dia tidak mahu mana bersurai daripada pemberontakan ini, dia hendaklah diperangi. Jadi kalau bila wakil tu bagi tahu itu, dia takut nanti. Dia tahu kalau mu tak mau bersurai juga, kami nak perang. Jadi bila wakil bagi tahu itu, dia takut, mungkin dia akan bersurai. Jadi kalau dia tak bersurai juga, maka pemerintah ataupun khalifah tadi wajiblah menyerang pemberontak. Syarat-syarat memerangi pemberontak, dia kena ada syarat dia juga. Bukan main pakai serang gitu ya, suka nak tembok gitu kan. Tak lihat macam berlaku di Syria lah. Di Syria sekarang ni, orang yang tengah semayang dia diserang. Kalau tengok dalam review dan sebagainya, tengah semayang. Sehingga kan seorang syekh yang bernama Syekh Usamah Al-Rifai rahimahullah, hafizahullah. Syekh Usamah ni dia memang masyhur lah di bumi Damaskus tu, dan dia di antara alim ulama yang dikagumi di sana. Sehingga kan syekh tersebut diserang pada waktu sembahyang. Malam bulan puasa baru ni ya, malam dipanggil malam Lailatul Qadar. Sebab masyarakat Arab bila malam Lailatul Qadar ni dia menghidupkan malam tu daripada lepas maghrib direct sampai pagi esok lah. Dia tak tidur dulu. Tu cara dia menghidupkan malam di sana. Kita sini biasanya dengan malam tidur juga. Dia tak tidur. Memang meriah semua macam siang hari. Jadi pada malam tu kalau tak silap, pagi esok tu hari Jumaat kalau tak silap, ataupun pagi tu selepas subuh dia diserang di masjid masjid besar, masjid tak ingat nama tu, masjid nama tak ingat, tapi dekat Dawar, dekat Susah. Tahu lagi lah, nampak lagi dah gambaran dia macam mana dia punya jalan dia kan. Dia ada dekat bulatan dengan masjid memang besar lah. Dan Syekh Usamah ni dia imam dekat situ. Dia macam dia sentiasa lah buat buat jemaah lepas subuh dia mengajar, buat kuliah. Dia maknanya majlis ilmu sentiasa hidup di situ. Jadi oleh kerana
Syria ni dia negara yang sangat ramai SD, special branch. Memang kuat lah. Dipanggil mukhabarat. Kalau bahasa Arab dipanggil mukhabarat. Dan negara dipanggil biladus ikhbarat, negara yang dipenuhi dengan SD. Jadi kita ayat biasa ya, kawan yang kita mana dia kat sana tu ayat biasa ya. Pelajar sendiri. Dalam kita tengok SD. Jadi kita tak tahu apa yang kita nak pesan. Sebab ramai yang SD sebab dia diwajibkan melalui latihan ketenteraan selama 2 tahun setengah. Jadi dalam latihan ketenteraan tu macam PLKN lah, kita khidmat negara awal beberapa bulan tu kat itu tu, dia dah brainwash. Dia memang dibuat tu, memang dia latih sungguh-sungguh tadi. Sebab tu dia punya tentera ni ikut kata Bashar. Kalau Bashar kata bunuh, tentang. Sebab tu kan berlaku macam tu. Syekh Usamah sampaikan beritahu pada dia ni dengan beberapa jahitan. Itu pun kalau sempat diselamatkan oleh orang-orang pengawal-pengawal dia lah. Kalau tidak, itu adalah ni. Jadi di dalam masjid tu habis cakap. Maksudnya sampai begitu sekali sanggup pemberontak ni melakukan. Bukan pemberontak yang melakukan, askar pemerintah. Jadi sepatutnya dia kena bawa berunding. Kalau ada apa-apa urus, dia mengikutkan Lailatul Qadar, tak ada apa-apa pun. Dia ingat tak puas hatilah buat demonstrasi apa kan. Jadi bila begitu dia nak menyuraikan, padahal malam Lailatul Qadar tu dilakukan untuk menghidupkan malam tersebut. Dan ada pelajar kita yang belajar di sana pergi tu pakai kasut biasa, pakai slipper, balik ke ayam. Nampak kan dah kena serang lah. Bila kena serang dengan skor, dia tak boleh nak keluar ke depan. Dia ada pintu belakang, balik tak? Jangan kata gitu, kaki ayam. Lepas tu berlaku pula, seorang kawan saya tu, dia bawa basikal. Sana glamour dengan basikal, dia tak ada motor. Motor kalau ada pun 2-3 ringgit macam tu lah. Orang tertentu, antaranya SD lah, pakai motor ni, polis dan sebagainya. Jadi orang-orang biasa ni pakai basikal, basikal tua zaman Peramli tu, memang banyak kan. Jadi ada seorang kawan tu memang bawa basikal pergi dekat Jam' Zaid bin Sabit namanya. Dia pergi pagi tu, tiba-tiba ada lagi orang buat orang buat muzaharah, buat demonstrasi, tak habis lagi. So dia terlibat sama, bukan dia nak buat demonstrasi, tetapi dia terperangkap dalam tu. Balik-balik basikal tinggal gitu basikal. Sebab dia kena serang. Kalau buat demonstrasi secara aman tak ada, tapi kena serang. Jadi itulah nak kabarnya. Sepatutnya pihak pemerintah ni yang memiliki kuasa, dia hendaklah berunding dengan cara baik. Nisdaq, maknanya dia buat tindakan yang membunuh dan sebagainya. Dikabarkan sekarang ni di Syria hampir 7,000 orang terbunuh. Di Melaka lah, di Syria, di Homs, di Aleppo dan di Dar'a, sempadan dengan Turki, sempadan dengan Jordan, sempadan dengan Lebanon. Jadi di sana itu berlaku beberapa tempat lah. Tapi di Damaskus itu sendiri, di Damsyik itu, di jauh macam kita sini di Malaysia, di Terengganu, berlaku peperangan di selatan Thailand. Berlaku peperangan di selatan Thailand, kita tak rasa apa. Orang Kelantan pun tak rasa apa lah, walaupun di seberang tu. Begitu juga di Damaskus ni. Maknanya pemberontakan ataupun demonstrasi ni yang berlaku kuatnya di sekitar bandar-bandar di daerah-daerah yang lain, jauh. Maknanya Damaskus ni masih lagi, kalau ada pun kecil-kecil gitu, tak ada beramai-ramai. Jadi mungkin dia orang rasa selamat. Ada yang balik, ada yang pilih untuk kekal. Tapi yang masalah sekarang ni, kedudukan pelajar di sana, masalah dia orang adalah tak boleh nak keluar duit. Mesin ATM ni memang tak boleh nak cocok dah. Kecuali kalau kilo benar boleh.
dalam syariah memang tak boleh nak keluar duit. Jadi dia orang maksudnya dia orang ni harap bantuan daripada syekh lah, maknanya syekh-syekh ataupun ustaz-ustaz yang baik hati di sana lah membantu. Maksudnya dah berlaku beberapa bulan benda tu, tapi alhamdulillah maknanya dikabarkan masih lagi dalam baik. Jadi itulah maknanya cerita dengan banyak juga. Kemudian kita tengok syarat-syarat memerangi pemberontak. Sebarang peperangan terhadap pemberontak perlu memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, kumpulan pemberontak tersebut mestilah mempunyai kekuatan dan ketahanan tersendiri. Maksudnya pemberontak tu mesti dia ada kekuatan dia. Kalau seorang dia tak panggil pemberontak lah. Seorang dia tangkap gitu. Dia kelompok yang ramai. Dia ada kekuatan dan ada leader. Ketahanan tersendiri sama ada disebabkan oleh jumlah mereka yang ramai atau keupayaan mereka. Sama ada disebabkan mereka itu ramai yang memberontak, ramai yang melakukan demonstrasi, ataupun keupayaan mereka. Keupayaan mereka ni dari sudut pertahanan. Contohnya mereka mempunyai kubu lalu bertahan di bawah kubu tersebut, ataupun mereka mempunyai senjata yang banyak lalu bertahan menggunakan senjata tersebut. Itu dikategorikan sebagai keupayaan. Walaupun mereka hanya memiliki sebuah kubu yang boleh digunakan untuk menentang pemerintah. Maknanya dia, walaupun dia ada satu kubu kuat dia, dikira sebagai pemberontak. Untuk itu usaha untuk mengembalikan ketaatan mereka memerlukan perbelanjaan dari segi harta dan pengumpulan tentera. Jadi pihak pemerintah ni memang memerlukan perbelanjaan dari segi nak mengeluarkan tentera, nak harta. Jadi benda tu memerlukan juhud ataupun kesungguhan daripada pemerintah. Yang kedua, pemberontak tersebut mestilah benar-benar berada di luar kawalan pemerintah. Maksudnya pemberontak tu memang tak boleh nak, pemerintah tu memang tak boleh nak kawal. Pemberontak terlalu ramai. Sebagaimana yang berlaku di Mesir, sebagaimana yang berlaku di Tunisia, sebagaimana yang berlaku di Yaman, di Libya, yang menyebabkan jatuh dari pemerintah. Sebab pemerintah tak nak takut. Tengok orang bertumpah-tumpah ramai sampai berbilion-bilion orang dah. Jadi dia takut. Tengok orang tak boleh nak buat apa dah. Tentera pun ni kalau begini konfirmasi. Jadi tentera pun tak boleh nak buat apa. Pada ketika itu dia tak boleh nak buat apa, paksalah menyebabkan tampuk pemerintahan kepada pemberontak. Di luar kawalan pemerintah disebabkan oleh kekuatan yang mereka miliki seperti yang dinyatakan di atas. Sekiranya mereka masih berada dalam kawalan pemerintah, sudah tentu mereka tidak perlu diperangi dan pemerintah boleh menghukum mereka dengan cara memenjara atau sebagainya. Kalaulah pihak pemberontak ni dia tak ramai, ada dalam 10,000, tak ramai lah 10,000 berbanding dengan tentera yang begitu ramai, boleh kawal lagi, boleh tangkap lagi pemberontak ni, tidak perlu kepada peperangan. Sekadar tangkap kemudian sumbat dalam penjara. Okey. Seterusnya yang ketiga, kumpulan pemberontak mestilah mempunyai tafsiran, takwil yang dibenarkan dan mempunyai ruang dalam ijtihad, dan dengan alasan ini mereka menentang pemerintah. Walaupun tafsiran tersebut salah, tapi ia tidak dapat disahkan secara qat'i kesalahannya. Demikianlah yang berlaku dalam perang Jamal dan Siffin. Peperangan Jamal dan Siffin, apabila segolongan para sahabat menentang pemerintahan Ali radhiyallahu anhu, mereka mendakwa Ali radhiyallahu anhu mengenali pembunuh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan mampu menghukum mereka. Tetapi Ali radhiyallahu anhu tidak menghukum mereka kerana dia turut bersubahat bersama mereka. Hak ni hak dikatakan. Mereka kata bahawa Ali ni bersubahat.
Ali ni kenal kenal apa ni, pembunuh Uthman. Sedangkan pada ketika itu, selepas terbunuhnya Sayyidina Uthman itu, keadaan di Madinah ni begitu huru-hara. Maksudnya bila terbunuhnya khalifah, tampuk khalifah itu dipegang oleh pemberontak. Jadi kalau tak ada kuasa untuk menghalang pemberontak ni, tak boleh. Jadi sebab itulah Sayyidina Ali mengambil keputusan, dan Majlis Syura mengambil keputusan untuk melantik khalifah. Jadi berlaku peperangan Jamal ni disebabkan ada sahabat yang mengatakan Sayyidina Ali kenal kenal pembunuh tersebut, tapi Sayyidina Ali melepaskan. Sebenarnya keadaan di Madinah itu terlalu huru-hara, jadi nak pegang, nak tangkap tak boleh. Sebab tu dilambatkan, tapi tetap dijatuhkan hukuman juga. Bila keadaan dah reda, bila Ali jadi khalifah, semua dah reda semua, kemudian orang yang membunuh dijatuhkan hukuman. Jadi orang yang membunuh Sayyidina Uthman bin Affan, nama dia Al-Ghafiqi bin Harb Al-Aqil. Jadi dia ni menetap Sayyidina Uthman. Kemudian beberapa orang dah dimasuk dalam rumah Sayyidina Uthman tu, yang pada ketika itu yang ada dalam rumah dia 2 orang anak dia dan isteri dia. Dan isteri dia turut dibunuh. Dia kata silapnya dibunuh oleh Uqairah bin Humran. Begitu juga dengan Sudan bin Humran yang membunuh 2 anak Sayyidina Uthman. Dan tangan isteri Sayyidina Uthman ni terpotong. Maknanya jari-jari dia terputus tali. Jadi mereka ni yang membunuh Uthman ni, selepas pemerintahan Ali lama tu dijatuhkan hukuman. Jadi itulah, insyaAllah kita akan sambung pada pelajaran yang seterusnya, sambung pada minggu akan datang, insyaAllah. Mungkin diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang daripada diri saya sendiri, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.